Pasti ramai yang pernah mendengar kisah tragedi yang menimpa arwah Nur Suzaili Mokhtar yang pernah mengepalkan seluruh dunia. Kejadian buruk yang meragut nyawanya itu telah merubah kehidupan seluruh ahli keluarga. Nur Suzaili meninggalkan rumah sewanya di Kampung Baru pada pukul 7.45 pagi pada 7 Oktober dengan menaiki bas untuk pergi bekerja di Pusat Perubatan Pantai di Klang. Dia yang berusia 24 tahun ketika itu merupakan lulusan universiti di UK. Dalam perjalanan ke tempat kerjanya sebagai jurutera komputer yang merupakan sebagai pekerja impiannya, dia berasal dari Kanggar Perlis. Dia adalah anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Individu terakhir yang melihat dia melangkah keluar meninggalkan rumah pada pagi yang penuh tragis itu hampir 20 tahun yang lalu adalah teman serumahnya, iaitu Rosam Liza Umar. Itu merupakan kali terakhir Rosam Liza melihat rekannya masih hidup. Nur Suzaili menaiki bas ekspres Kiara dengan nombor pendaftaran kenderaan WDE 4256. Bas itu menuju ke Pelabuhan Klang dari terminal bas Klang di Kuala Lumpur. Bas tiba di Klang kira-kira jam 8.15 pagi. Sebahagian besar penumpang turun dari bas, kecuali dia dan seorang warga Bangladesh yang kemudian turun di penting bas sebelum sampai ke destinasi terakhir. Nur Suzaili kini menjadi satu-satunya penumpang yang tinggal di dalam bas tersebut. Malangnya, Nur Suzaili tidak sampai ke tempat kerjanya. Pemandu bas ekspres Kiara itu, Hanafi Mat Hassan, telah mengalihkan laluan dan membawanya ke Jalan Bukit Tinggi. Hanafi berumur 34 tahun, telah melalui 3 kali perceraian dalam perkahwinannya dan merupakan seorang bekas banduan. Rekod polis menunjukkan bahawa dia dicari untuk kes rogol lain di Mentangkap Pahang pada tahun 1988. Pada tahun 1994, dia juga pernah dituduh melakukan pecah amanah dan disabitkan dengan kes rombakan di Terengganu pada tahun 1996. Laporan menyatakan bahawa Hanafi dari Bacok Kelantan Maru mula bekerja di syarikat bas itu 10 hari sebelum kejadian itu. Salah seorang saksi ialah A. Divan, seorang pelajar berusia 18 tahun yang sedang berbasikal ke pusat tuition. Dia melihat sebuah bas di sepanjang lorong penggagal di Klang dan mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena. Divan melihat seorang wanita tidak berpakaian di dalam bas dan dengan keadaan panik mengetuk-ngetuk tangannya ke cermin tingkap bas yang sedikit gelap. Pemandu bas tersebut kemudian mengusir Divan supaya beredar. Apabila bas itu mula bergerak pergi, Divan cuba untuk mengejar. Tidak lama kemudian 3 lagi orang awam turut serta membantu Divan, iaitu seorang penunggang motosikal, seorang lelaki berusia 50-an dan seorang pengajar sekolah pemandu. Keempat-empat mereka mengikuti bas itu sehingga sampai di bulatan Taman Cheong Leong sebelum ia membelok ke Jalan Sambau. Divan dengan berani menghampiri bas itu dan dia dapat melihat Hanafi berjalan menuju ke arah tempat duduk pemandu sambil menurunkan seluruhan. Hanafi yang melihat keempat-empat lelaki itu dengan pantas beredar yang kemudiannya telah dikatakan menuju ke arah bulatan Taman Cheong Leong. Dilaporkan bahawa Hanafi telah mengikat tangan Nur Suzaili dengan selendang tudungnya, merogoh serta meliwatnya. Setelah selesai, Hanafi menggunakan selendang yang sama untuk mencekiknya sehingga mati. Hanafi kemudian membuang mayat Nur Suzaili yang tidak berpakaian dan tidak bernyawa itu keluar dari bas berhampiran dengan tapak pembinaan berdekatan Jalan Bukit Tinggi. Dia kemudiannya terus berlalu pergi. Orang ramai yang menemui mayat tersebut pada petang yang sama terus menghubungi pihak polis. Ketika ditemui, selendang itu masih di leher mayat dan kasutnya tergantung pada salah satu kakinya. Dia juga tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri ketika ditemui. Mayat Nur Suzaili dibawa ke Hospital Tengku Ampunai Rahimah, di mana pedas siasat mendedahkan bahawa wanita itu telah diperkosa, diliwat dan dicekik sehingga mati. Laporan juga menunjukkan bahawa si mati telah mengalami 44 kecederaan yang mengejutkan pada badan, termasuk patah leher. Hanafi ditangkap 3 hari kemudian kira-kira jam 2.45 petang di terminal bas di Pelabuhan Klang. 5 jam selepas penangkapan, Hanafi membawa polis ke terminal bas di Klang Utara. Sesampai di sana, dia menunjukkan longkang di mana merupakan tempat dia membuang beg tangan mangsa yang berisi dokumen pribadinya. Beg tangan itu masih berada di sana. Polis kemudian berjaya mengenal pasti mayat itu sebagai Nur Suzaili. Hanafi didakwa di Mahkamah Tinggi Shah Alam atas dakwaan rogol dan membunuh Nur Suzaili pada 1 November pada tahun 2000. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Perbicaraan yang dimulakan di Mahkamah Tinggi pada awal tahun 2001 dengan memanggil seramai 55 saksi dan mengambil keputusan selama 62 hari. Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati Hanafi bersalah atas dakwaan membunuh dan menjatuhkan hukuman mati ke atasnya dengan hukuman gantung yang sepatutnya dijalankan pada 26 April 2006. Dia juga dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun dan diperintah untuk menerima 12 sebatan atas tuduhan merogol. Hanafi menghabiskan rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan pada 12 Disember 2006. Dia digantung pada 18 Disember 2008 di penjara Kajang.